Dan stroke ni memang ada pelbagai jenis kan. Betul. Macam sebelum ni saya ada dengar juga tentang GBS, Ya. Bell's palsy mungkin yang separa. Benar. Tetapi siapa antara golongan-golongan yang berisiko untuk mendapatkan stroke ni? Okey, biasanya stroke ni dia ada dua. Yang pertama, stroke yang dipanggil ischemic stroke. Apabila berlaku sumbatan pada pembuluh darah otak. Pesakit yang mempunyai kolesterol yang tinggi, mempunyai penyakit kencing manis, obesiti dan juga tekanan darah tinggi, mempunyai plak ataupun sumbatan di dalam pembuluh darah. Jadi apabila berlaku sumbatan pada pembuluh darah otak, maka mereka mudah mendapat stroke. Dan stroke yang kedua, lebih kurang dalam 40% yang dipanggil stroke berdarah ataupun hemorrhagic stroke. Yang ini kalau di Malaysia daripada kajian kita menunjukkan yang tertinggi berlaku pada orang yang mempunyai penyakit darah tinggi tidak terkawal. Okey. Jadi sama ada dia pernah ada darah tinggi tetapi mungkin tidak makan ubat tidak terkawal, jadi tekanan meningkat dan menyebabkan dinding pembuluh darah itu menjadi tidak kuat dan perlahan dia berbentuk seolah seperti belon dan dia pecah. Dan kategori yang kedua punca stroke berdarah ini adalah aneurism. Aneurism ini apabila berlaku benjolan di bahagian pembuluh darah otak, jadi menyebabkan dia membesar perlahan-lahan dan biasanya dia berlaku di bahagian salur darah yang mana dia membahagi. Kalau kita naik motor tu, kita bawa motor laju, kita akan terbabas di tepi. Begitu juga pembuluh darah, bekalan darah itu akan lalu apabila dia corner atau dia melencur, maka hentakan di dinding pembuluh salur darah tu, maka dia akan bengkak perlahan. Dan stroke berdarah ni lebih berbahaya. Kerana apabila berlaku pecah pembuluh darah ini, tekanan otak akan meningkat dengan segera. Jadi antara orang yang dapat aneurism ni, mereka mempunyai mungkin ada kaitan dengan genetik. Kerana kita dapati bahawa orang yang mempunyai ahli keluarga yang sebelum ini, terutama ayah dan ibunya mempunyai aneurism, maka risiko dia untuk mendapat aneurism dan pecah stroke berdarah ini lebih tinggi. Dan yang ketiga, ada juga akibat kelainan pembentukan sistem pembuluh darah dalam otak yang dipanggil arteriovenous malformation. Okay. Yang ini mungkin berlaku akibat kelainan kelahiran. Maknanya dia sejak lahir lagi, lama-lama dia membesar dan dinding darah dia tak kuat dan dia pecah. Ada juga orang yang dapat stroke berdarah ni kerana sistem pembekuan darah dia terganggu. Contoh kalau dia ambil ubat cair darah. Untuk jantung, dia makan warfarin, jadi sistem pembekuan darah dia terganggu dan pendarahan boleh berlaku spontan. Penyakit yang lain contoh kalau kita ada leukemia. Leukemia juga mengganggu sistem pembekuan darah, maka boleh berlaku pendarahan secara spontan. Yang ini termasuk dalam kategori stroke berdarah.